Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita memanjatkan pujian dan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang diberikan ini, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Namun pada masa yang sama, dalam keadaan yang tidak menentu ini, sebaiknya kita sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan yang kita ketahui, yang dimana kita di dalam keadaan cabaran dan wabak yang menular pada ketika ini, seharusnya kuliah ini berlangsung di Masjid Al-Islah yang sering kita kunjungi ini. Namun dikarenakan keadaan sekarang ini, maka terpaksalah kita meneruskan juga usaha untuk menyampaikan pengajaran yang ada melalui wadah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan usaha ini, kita dapat bersama-sama meraih manfaat di atas usaha yang sangat mulia ini. Maka sempena dengan bulan yang dimana berlaku ni Ma'al Hijrah ataupun Isra' Mi'raj, Isra' dan Mi'raj ini, maka saya telah ditugaskan untuk menyampaikan sedikit kuliah yang sangat dekat dengan hati orang Muslim. Kerana pada berlakunya Isra' Mi'raj itu, maka itulah di masa difardukan atau disyariatkan salat 5 waktu. Maka di sini terdapat kesempatan untuk kita melihat kembali bagaimana solat yang sering kita lakukan ini dari masa ke semasa kita dapat hidupkan di dalam kehidupan kita seharian. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita maklumi bahawasanya ibadah solat merupakan satu ibadah yang diwajibkan ke atas semua umat Islam, dan ia sangat penting dalam kehidupan kita. Ini kerana salat merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam yang kita imani. Dan pada masa yang sama, solat juga boleh dianggap sebagai kunci kepada ibadah-ibadah yang lain, yang bermaksud bahawasanya kesempurnaan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini bergantung dengan bagaimana kesempurnaan solat-solat kita. Maka itu, sebagai umat Islam, kita harus sedaya upaya untuk melaksanakan ibadah kita. Dalam perbahasan ini adalah solat kita dengan sebaik mungkin, dengan semampu mungkin, yang dimana ia selari dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebuah hadis secara ringkas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu seperti mana kamu melihat, iaitu mengetahui aku solat. Maka itu, bila kita memerhatikan solat kita, pastinya solat seharusnya memberi kesan yang positif dalam kehidupan seharian kita. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bila mana kita
melihat solat ini perkara yang penting, dan kita telah sedaya upaya mengikuti setiap cara pelaksanaan solat bersesuaian dengan petunjuk Nabi SAW, pastinya kita tak boleh memisahkan dengan peranan solat antara lain, yang di mana solat itu prosesnya adalah untuk menjadikan kita seorang insan yang mulia. Jadi ibadah solat ini, kalau kita lihat, ia tidak boleh dijadikan sebagai sebuah ibadah yang bersifat ritual sahaja. Maksudnya ibadah yang kita lakukan dah habis ibadah sudah. Sebaliknya, ya, ibadah solat itu harus memberi kesan yang lebih. Ya, di samping kita tahu ibadah itu mendatangkan pahala, diberikan pahala dan sebagainya. Kerana dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan juga munkar. Para ulama menjelaskan secara ringkas. Kalau kita meneliti, maksud fahsya di sini iaitu perbuatan keji. Bermaksud adalah perbuatan yang sangat-sangat keterlaluan, ya, perbuatan buruk yang sangat-sangat keterlaluan, seperti diumpamakan dengan berzina dan sebagainya. Dan munkar iaitu perbuatan kemungkaran, ialah perbuatan yang menyimpang daripada syariat dan juga akal yang sihat. Jadi seumpama seorang yang melakukan pembunuhan, kerosakan, itu semua adalah perkara-perkara yang munkar. Tapi yang penting di sini kita lihat bahawasanya solat ini yang pastinya cuba mencegah, mendidik seorang Muslim itu supaya tidak terjerumus dalam kefasikan, perkara-perkara yang fahsya, yang keji dan juga munkar. Maka persoalannya sekarang ini, bagaimana kita ingin menjadikan solat kita ini sebagai bintik, sebagai pelindung diri kita sebagai seorang insan, seorang manusia, apalagi sebagai seorang Muslim. Jadi bila kita solat, apa yang perlu kita perhatikan agar solat kita ini memberikan kesan yang positif, kesan yang baik dalam kehidupan kita. Maka ulama merumuskan dan mengajarkan, menunjukkan antara lain, bila mana kita solat, untuk mendapatkan kesan yang positif dalam diri kita, pertama, seorang itu bila melaksanakan solat haruslah dia memastikan syarat solat. Kalau kita belajar fiqh, itu ada 4 syarat sahnya solat, dan rukun-rukun solat sekitar ada 13 rukun yang kita pelajari. Harus memastikan kedua-duanya itu syarat dan juga rukun dilaksanakan dengan sempurna mungkin. Kerana kalau kita tak dapat melaksanakan syarat dengan sebetulnya, contohnya syarat itu, ya, kita harus menutup aurat, kita harus dalam keadaan suci. Kalau kita hilang, tidak melakukan salah satu daripada ini, ia menjejaskan kesempurnaan solat kita. Begitu juga dalam keadaan kita melaksanakan solat, ada rukun-rukun yang kita harus penuhi, laksanakan, tak boleh ditinggalkan. Maka itu kesempurnaan syarat dan rukun harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang itu bila melaksanakan solat harus memastikan
keikhlasan itu wujud. Dan lebih penting juga dan tidak kalah penting juga adalah kekhusyukan. Itu yang sering ditekankan kalau kita pergi ke kursus-kursus solat, kita belajar bab solat. Bila kita dah selesai pelaksanaan bagaimana cara nak solat, satu poin yang selalu ditekankan adalah kekhusyukan, khusyuk, fokus kita dalam solat. Kerana itu yang dapat membezakan satu solat seorang itu dengan solat yang lain. Kita boleh melaksanakan solat sama dari sudut zahirnya, tetapi kita tak tahu bagaimana kekhusyukan seseorang itu. Hanya diri kita sahaja atau diri mereka sahaja yang mengetahui. Jadi khusyuk itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah bila mana kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sangatlah penting untuk kita menghayati setiap kalimah-kalimah yang diucapkan, supaya kita jelas dan faham apa yang kita lontarkan, yang kita bacakan. Contoh, kalau kita membaca tentang surah Ikhlas, dia membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita membaca, kita harus merasai akan Allah itu yang Maha Esa, itu yang kita sembah, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan sebagainya. Maka ia harus memberikan kesan dalam diri kita. Begitu juga kalau kita dalam solat kita membaca tentang syurga, alangkah indahnya syurga, dan kita mengerti dan fahami ayat yang dibaca, maka dia memberikan kita semangat, motivasi untuk kita bekerja keras, terus kita beribadah, beramal saleh. Supaya apa? Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini, kita dapat termasuk di kalangan ahli syurga. Dan begitu juga kalau contohnya kita membaca ayat-ayat yang mengandungi tentang neraka Jahannam. Bayangkan, bila kita mengerti dan fahami, pastinya dia memberikan keinsafan yang sangat-sangat mendalam. Akhirnya dia mengajak kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tiada orang yang ingin dicampakkan ke dalam neraka Jahannam bila dia memahami setiap ayat-ayat yang dibacakan itu. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bila kita dah melaksanakan ketiga-tiga perkara ini dalam solat kita, dengan mengharap agar solat itu bukan setakat solat sahaja, tapi memberikan kesan dalam jiwa dan diri kita ini, apakah kesan yang mungkin kita boleh dapatkan? Maka ini sangat penting. Bila mana kita mengetahui kesan yang kita akan peroleh, dia memberikan kita semangat, dan kita sedar, dan kita boleh menilai, oh sesungguhnya bila mana aku rasa sedemikian bila lepas solat, insya-Allah solat itu berkesan. Ya? Tapi kalau kita solat, pas solat kita tak ada benda juga, kita tetap melakukan benda-benda yang maksiat, menipu orang, mencaci orang, tak ada beza, maka itu kita tahu solat itu hanya tinggal solat. Maka beberapa perkara yang berlaku jika seseorang itu betul-betul menghayati solat. Pertama, hatinya menjadi suci dan bersih. Kerana solat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita berzikir di dalam solat, itu semua membuatkan kita membersihkan hati kita. Kedua, imannya bertambah. Jadi dari satu solat ke satu solat kita lakukan secara istiqamah dan berterusan, iman itu seharusnya bertambah. Dia bukan sebaliknya, makin solat makin tak beriman, itu masalah. Ya. Jadi kita harus lihat bagaimana diri kita. Adakah selepas kita solat iman kita bertambah, ataupun sama, ataupun menurun? Jadi kalau dia bertambah, alhamdulillah, itu sebagai tanda. Mudah-mudahan dia ada kesan dan selanjutnya memberikan kesan pada orang sekeliling kita. Tapi kita harus risau, lepas solat sama je, yang tak ada beza, bahkan lagi teruk lagi, tetap dengan perangai yang buruk, akhlaknya yang keji dan sebagainya.
Maka itu kita harus meneliti dan perhatikan. Maka dikarenakan hatinya yang bersih dan solat itu membuatkan imannya bertambah dan bertambah, maka akan bertambahlah kecintaan kepada kebaikan, kepada amal soleh, dan dia terus menjadi semakin kuat kecintaan itu. Lalu kita digalakkan selepas kita solat, wajib atau fardu, ada sunnah. Kemudian kita galakkan beramal soleh, berderma, membantu orang, memberi nasihat. Itu semua bertitik tolak daripada amalan solat kita. Kerana apa? Solat kita sering lakukan setiap hari tanpa geran. Satu hari 5 kali. Ada orang buat lebih, buat sunat dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, di mana makin kuat kecintaan kepada kebaikan amal soleh, akan makin kuranglah keinginannya kepada perkara-perkara yang buruk. Bahkan akan hilang jika mana dia betul tekun dan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah solatnya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka solat itu jika dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan penuh kekhusyukan dan dengan penuh penghayatan, Allah Subhanahu wa taala dapat dan akan melindungi kita. Dan syaitan yang dimana dia dah berjanji kepada Allah untuk sentiasa membisikkan, mempengaruhi Bani Adam, akan sukar untuk menguasai diri kita. Kerana apa? Kerana kita sentiasa istiqamah dalam melaksanakan solat. Jadi itu antara lain kalau kita sebut bagaimana solat itu dapat sebagai langkah awal itu membenting, melindungi diri kita daripada melaksanakan perkara yang tak sepatutnya sebagai orang yang beriman. Sedang jemaah waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah sebut tentang bagaimana solat itu yang Allah menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu sesungguhnya mencegah kita daripada fahsyat dan munkar, perbuatan yang keji dan juga munkar. Jadi ia memberikan satu isyarat yang sangat jelas bahawasanya dalam kehidupan kita melaksanakan solat. Solat itu tidak harus berhenti sekadar amal ibadah yang rutin, yang bersifat ritual, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan kedua, bila mana kita telah melaksanakan solat, alhamdulillah, syarat dijaga, rukun dijaga dan sebagainya, kita tak boleh mudah merasa lega dan puas hati terhadap pelaksanaan solat kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bermaksud, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang kamu telah sediakan untuk diri kamu di masa hadapan, iaitu pada hari kiamat, hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui, Maha mengetahui di atas segala yang kamu kerjakan. Secara dasar ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk sentiasa memerhatikan segala amalan kita, tingkah laku kita, apa yang kita lakukan. Dari dalam konteks ini, kita sebagai orang yang beriman harus sentiasa memerhatikan bagaimana solat kita, bagaimana kualiti solat kita. Dari hari sehari kita lakukan, adakah pelaksanaan solat kita itu bertambah baik, ataupun kita semakin lama makin leka dalam melaksanakan solat kita. Sebab kita tahu solat ini benda yang rutin,
Dia kadang-kadang boleh jadi autopilot, dah azan, dah duduk tu solat. Tetapi kalau orang memperhatikan akan kualiti solat, dia akan perhatikan bagaimana untuk diri, bagaimana dirinya bersedia untuk solat, dan masa solat itu sendiri bagaimana dia pastikan pelaksanaan dia, khusyukan dia itu dijaga. Baik, maka dalam kita melaksanakan solat, kita harus perhatikan. Dan akhirnya solat itu sebenarnya, bila kita menilai kembali solat kita, kita bukan setakat menilai bagaimana pelaksanaan solat yang kita dah tekankan. Cara solat kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kita tak boleh pandai-pandai nak tambah-tambah. Kita rukuk 2 kali, tambah lagi 1, tidak boleh, mustahil. Kalau kita sujud 2 kali, dia nak kurangkan 1 pun tidak boleh. Sangat-sangat dilarang. Tapi di samping pelaksanaan itu, kita perhatikan, kita nilai kembali, kita evaluasi pada masa yang sama juga. Bila kita melaksanakan solat, satu perkara yang juga kita harus nilai kembali adalah bagaimana ataupun sejauh mana kesan yang kita perolehi daripada solat yang kita telah laksanakan. Kemungkinan besar ini perkara yang mungkin ramai di kalangan kita, termasuk saya juga, terlepas pandang kadang-kadang, terlupa akan kesan yang sepatutnya dan sewajarnya kita perolehi daripada solat yang kita lakukan dalam satu hari 5 kali paling sedikit, beserta dengan solat yang sunat yang lain. Kerana solat itu tidak lain, dia boleh memberikan kesan yang sangat-sangat positif, yang sangat-sangat baik kepada apa? Kepada hati kita, lisan kita, dan juga diri kita. Jadi dalam erti kata yang lain, solat itu dapat mendidik hati dan jiwa kita, ucapan dan kata-kata kita, dan juga tingkah laku dan akhlak kita. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara ini mungkin nampak seperti perkara yang mudah ataupun kecil. Ketahuilah, sebenarnya perkara inilah antara yang penting dalam kita melaksanakan solat. Di samping kita perhatikan kualiti pelaksanaan solat kita baik, pastikan kesan juga. Kita dapat lihat bagaimana ramai sekali orang solat, tapi mengapa sebagai orang yang beriman, umat Islam itu, kita gagal menjadi contoh dan tauladan kepada umat manusia yang lain. Sedangkan kita tahu umat Islam Allah gelarkan khairul umat yang terbaik. Dan kita lihat bagaimana para sahabat dididik oleh Nabi SAW. Pastinya solat memberikan peranan. Jadi itu yang kita harus mengambil kesempatan dalam kehidupan kita ini. Maka dalam solat, seperti yang disebutkan tadi, pertama dia memberikan kesan dalam hati kita, yang di mana bila kita melaksanakan solat, dia mendidik hati kita, yang di mana dia menjadikan kita lebih tenteram dan hati kita lebih suci, yang telah kita sebutkan tadi. Hati kita menjadi suci dan bersih dan tenteram. Mengapa? Pertama adalah bila kita melaksanakan solat itu menjadikan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengingatinya setiap saat. Tak mungkin, mustahil kalau kita buat solat atau kita laksanakan solat tapi kita tak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa, itu pelik tu. Nak kena tanya ilmu apa dia pakai ni. Sebab solat itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian solat juga dapat memberikan ketenteraman dan keamanan dalam hati kita. Jadi di samping keikhlasan, kekhusyukan yang kita diperintahkan untuk laksanakan dalam solat, solat kita itu dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang sama ada kita sedari atau tidak. Kita mengucapkan apa? Takbir, tasbih, tahmid, kita
mengucapkan kalamullah dan juga doa. Tidak lupa salam dan selawat ke atas Nabi SAW. Itu semua tidak lain tidak bukan dapat memberikan kesan kepada jiwa kita. Dan bila mana kita mempunyai hati yang tenteram, maka dia membantu dalam kehidupan kita. Baik, kita menjadi tenteram dan aman, hati kita suci, menunjukkan bahawa dalam solat kita, bila kita berada di dalam kehidupan kita, kita pasti kena memastikan hati kita juga suci, bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Ini yang kadang-kadang kita nampak kita sihat, alhamdulillah, yang badan tegak, dia pergi gym dan sebagainya, alhamdulillah, itu penting. Tapi berapa ramai di kalangan kita menitik beratkan tentang situasi atau keadaan hati kita. Kerana dengan solat dia mendidik kita untuk membersihkan hati. Dengan bersihkan hati maka hilanglah, terlepaslah hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Seperti riya, sombong, takabur, dan juga rasa sentiasa was-was dan khawatir. Maka itu pada masa yang sama dia menjadi tenteram dan aman. Yang di mana kerana tenteram dan aman, sebab apa? Kerana diucapkan kalimah-kalimah Allah dan zikir-zikir. Maka kalau kita lihat contoh dalam ayat Al-Quran surah Taha ayat yang ke-14, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan solat untuk mengingati. Di solat antara lain bagaimana dia dapat membersihkan jiwa kita, kerana dia mendekatkan kita dengan Allah, kita mengingati Allah ketika kita solat. Kemudian dalam surah Al-Ra'd pada ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman dan orang yang menenteramkan hatinya dengan mengingati Allah, berzikir kepada Allah. Sesungguhnya ketahuilah, berzikir dan mengingati Allah itu akan menenteramkan hati. Tidakkah dalam solat kita menyebut kalimah Allah, kita berzikir, kita menyebut subhanallah walhamdulillah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang kita dapat ambil iktibar daripada solat, sesungguhnya solat itu mendidik seseorang itu, iaitu seorang muslim mukmin, untuk mengucapkan ucapan dan kata-kata yang baik lagi indah. Ini kena kalau kita perhatikan dalam solat, bila kita melaksanakannya, kita akan ucapkan kata-kata yang terdiri daripada apa yang kita sebutkan tadi, takbir, tahmid, salam, selawat. Itu semua adalah ucapan-ucapan yang sangat-sangat indah, ucapan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ucapan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ucapan kita menyampaikan salam dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan yang lebih indah daripada ucapan-ucapan yang kita ucapkan dan sebutkan di dalam salat. Maka dengan itu, bila mana kita dalam satu hari kita laksanakan solat kita 5 kali, tetapi dalam satu solat itu ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, sekitar dalam 17 rakaat kita buat dalam satu hari itu. Kita mengucapkan kalimah-kalimah yang sangat-sangat indah dan baik-baik belaka. Ia tidak lain mengajarkan kita sebagai orang yang beriman
Seharusnya kita harus mengatakan ucapan-ucapan yang baik sahaja. Jadi dalam penghidupan kita, baik bersama orang seagama, orang se-Islam kita, dan juga bukan yang Islam, kita dididik dalam solat itu untuk sentiasa mengucapkan kata-kata yang baik-baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak mungkin dan mustahil orang yang beriman, yang mendirikan solat, yang khusyuk solatnya dan menghayati ayat-ayat Al-Quran dalam solat, itu melontarkan kata-kata yang sangat-sangat tak wajar, yang penuh dengan kehinaan, kecacian, dan sebagainya. Mustahil. Maka itu kita harus lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, laisal mu'min bitta'an wal la'an wal fahish wal badhi. Tidaklah seorang mukmin itu yang suka ta'an, iaitu mencela, wal la'an, melaknat, walal fahish wal badhi, dan tidak pula keji dan kotor ucapannya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka seorang mukmin Muslim tak mungkin mengatakan perkataan yang bersifat keji dan sebagainya. Ya, contoh, kalau kita nak pergi masjid Islah, kita first time nak pergi sebagai orang Islam, bila kita berbicara, kita harus berbicara dengan baik kan. Bila kita bertemu, kita harus bertanya, abang, adik, boleh tuan tanya macam mana bagi masjid Islah kan? Itu melambangkan sikap sebagai orang yang beriman. Tak mungkin kita cakap, oi sini, macam mana nak bagi masjid Islah. Itu tak melambangkan langsung seorang yang solat. Maka itu solat mendidik kita untuk sentiasa memerhatikan apa yang kita ucapkan. Jaga setiap patah perkataan yang diucapkan, kerana dia mungkin kita tak sedar, tapi ucapan yang kita katakan ini, yang kita lontarkan, dia dapat melambangkan diri seseorang itu. Kemudian yang ketiga, perkara yang kita perlu perhatikan bertitik tolak dari pelaksanaan solat itu juga adalah bagaimana solat itu dapat menjadikan seorang Muslim itu seorang insan yang hebat. Sebab solat ini kalau kita perhatikan, atau solat perkara yang penting, ya? Sebab Nabi bersabda, antara perkara yang bermaksud, yang kita fahami, antara ibadah yang awal yang akan dihitung adalah apa? Solat. Jadi solat adalah satu ibadah yang sangat luar biasa, tinggi darjatnya, dan orang yang melaksanakan solat, keluar daripada proses melaksanakan solat, harus menjadi orang yang hebat. Maka solat dapat menjadikan kita orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain, menjadi contoh kepada orang lain. Mengapa dan bagaimana? Maka kalau kita lihat, Islam mengajarkan kita dalam kita melaksanakan solat, kita harus pastikan setiap gerak-geri pelaksanaan solat kita bersesuaian dengan petunjuk dan ajaran Nabi SAW, ya kan? Maka kita harus ikut. Kita tak boleh asal boleh nak buat solat atau laksanakan solat, ya. Solat itu harus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Kita tak boleh suka-suka, oh aku nak tukar, kali ini aku nak mula dengan salam, kita akhir dan takbir. Tak boleh, mustahil, tak sah solat kita. Ia mendidik kita, ya, untuk teliti dalam melaksanakan amalan ibadah kita. Pada masa yang sama, solat itu telah difardukan, telah ditentukan pada waktu-waktu tertentu. Dan ketiga juga, solat itu mengajarkan kita khusyuk dan tawaduk. Dan pada masa yang sama, solat adalah masa
untuk kita mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Allah, mencurahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini semua kita lihat solat dapat melahirkan seseorang yang teliti sikapnya, yang disiplin kepribadiannya, dan juga ia sangat optimistik dan positif dalam terhadap kehidupannya. Kenapa teliti? Kita sebutkan tadi, bila kita solat kita harus ikut rukun, syarat dia, pelaksanaannya harus dengan tertib dan tersusun. Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar solat kita, maka kehidupan kita itu sedaya upaya kita harus melakukan dengan teliti, tersusun dan disiplin. Kerana solat itu ada waktunya. Subuh sekian waktu, asar, zuhur, asar ada waktunya, maghrib, isyak telah ditetapkan masanya. Begitu juga dalam kehidupan kita, bila kita telah menetapkan suatu perkara pada waktunya, kita harus berdisiplin, ikut pada waktunya, ikut pada deadline dia. Itu mengajarkan tentang disiplin masa, dan juga bagaimana kita menjadi optimistik dan positif dalam solat, di mana kita seakan-akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita, ia memberikan kita kesedaran dalam apa jua keadaan. Kita akui bahawasanya Allah akan sentiasa bersama dengan kita, akan sentiasa bersama orang yang beriman, orang melaksanakan solat, akan membantu kita dalam masa kita susah, akan mempermudahkan dalam masa kita sulit. Maka itu dia memberikan kita satu pandangan hidup yang sangat berbeza, di mana kita yakin setiap kesusahan yang kita hadapi pasti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap cabaran yang kita akan hadapi akan kita lalui dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita lebih yakin dengan kehidupan kita, lebih tenteram dan lebih positif. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita lihat solat itu akhirnya dia bukan semata-mata, bukan hanya sahaja satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang Allah berikan kepada umatnya, pada hamba-Nya, dalam contoh ini adalah solat, yang di mana Allah dah beritahu aqimus solah wa atuz zakah. Lebih 100 ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang perintah solat. Maka itu pertama, yang utama, kita tak boleh sebagai orang yang beriman mengatakan solat itu tidak wajib ataupun solat itu tidak penting. Itu sangat-sangat bahaya. Tapi yang sama penting adalah bagaimana kita mendakapi dan melihat solat itu sendiri. Jadi di sini kita lihat bahawasanya solat itu benar adalah satu perintah agama, tapi ia bukan semata-mata perintah agama semata-mata, tapi pada masa yang sama ia adalah satu proses pembentukan untuk menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang mulia. Kerana kita dalam menghuraikan tadi, dengan solat itu, bila kita melaksanakan satu solat dan kita istiqamah, dia dapat menyucikan dan membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Maka tak mungkin orang solat itu dia harus menjadi riak, sombong, takabur, ujub. Tetapi seharusnya orang yang solat itu adalah orang yang paling ikhlas orangnya, paling tawaduk hatinya, paling baik, paling lembut hati dan pribadi dan jiwanya. Pada masa yang sama, orang yang beriman yang mendirikan solat, dia tak akan mengucapkan ucapan dan kata-kata hanyalah ucapan yang baik sahaja, ucapan-ucapan yang sedap didengar,
yang di mana bila kita menyebutnya, Allah meridainya dan manusia di sekeliling kita menerimanya. Maka tak mungkin kita menghina, mengherdik, mencaci orang. Maka itu bukan sifat orang yang solat, orang yang melaksanakan solat. Dan pada masa yang sama, orang yang melaksanakan solat, akhlaknya, tingkah lakunya itu selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, memberi rahmat pada sekalian alam. Wa ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak, aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi solat adalah salah satu proses bagaimana kita dapat menjernihkan, memperbetulkan akhlak kita dan melihat bagaimana kita dapat mencontohi Nabi SAW. Jadi jika seseorang itu menjaga solatnya, sudah pasti solat akan membentuk, akan menjadikannya seorang insan yang memiliki kepribadian yang sangat-sangat mulia. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempatan yang ringkas ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di masa yang peluang kita ada, kesihatan yang kita ada, kita mohon kepada Allah supaya masih lagi diberikan peluang untuk kita melaksanakan solat, yang di mana memang solat itu bagi kita satu kewajipan, tak ada sebab untuk kita tidak solat kecuali keuzuran yang sangat-sangat berat. Maka kita mohon kepada Allah, dan solat itulah di masa kita dapat memperbaharui diri kita, hati kita, jiwa kita, dan menjadi insan yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih hebat. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan pengongsian yang ringkas ini dapat memberikan sedikit manfaat dan faedah daripada kita semua, untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita meneruskan kehidupan kita, melaksanakan solat kita dengan baik, dan kita usaha untuk memperbaiki daripada masa ke semasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.